Dalam politik Sabah, tuduhan sering kali dilontarkan dengan penuh emosi, tetapi sejauh manakah kebenaran dakwaan bahwa Gabungan Rakyat Sabah (GRS) gagal membawa kemajuan kepada negeri ini? Apakah kenyataan Suhaimi Nasir, Ketua Penerangan UMNO Sabah, bahwa GRS telah mengecewakan rakyat Sabah berasas atau sekadar retorik politik? Mari kita kupas satu persatu isu yang dibangkitkan oleh Suhaimi. Yang pertama, dari sudut pembangunan infrastruktur. GRS telah memfokuskan usaha untuk membina jalan raya, bekalan air bersih, dan elektrik di kawasan pendalaman. Lebih penting lagi, Belanjawan Negeri Sabah 2024 memperuntukkan 2,63 bilion ringgit untuk pembangunan, di mana 1,72 bilion ringgit disalurkan kepada Kementerian Kerja Raya. Dalam 4 tahun, GRS telah memberi tumpuan kepada loji rawatan air dan pembinaan jalan-jalan penting. Semua ini bukan usaha yang boleh dilihat hasilnya dalam sekelip mata, namun ia menunjukkan kemajuan dan komitmen kerajaan untuk memastikan pembangunan yang mampan. Berkaitan jurang pembangunan antara Sabah dan Semenanjung, ini merupakan satu isu yang sangat kompleks. Suhaimi menuduh bahwa GRS tidak mengambil langkah serius untuk merapatkan jurang tersebut. Namun, kenyataan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli baru-baru ini menunjukkan sebaliknya. Sabah akan menjadi keutamaan dalam Belanjawan 2025, terutamanya dengan fokus Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menghapuskan kemiskinan di negeri ini. Kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan adalah kunci kepada pencapaian ini. Dan GRS memainkan peranan penting dalam menjalinkan hubungan tersebut. Tidak hanya itu, kutipan hasil negeri Sabah telah meningkat secara signifikan, menunjukkan pengurusan ekonomi yang berkesan dari 5,40 bilion ringgit pada tahun 2021 kepada hampir 7 bilion ringgit dalam 2 tahun berikutnya. Bagaimana boleh dikatakan GRS gagal dalam aspek ekonomi? Pertumbuhan KDNK Sabah juga meningkat secara konsisten dari 77,8 bilion ringgit pada tahun 2020 hingga 81,9 bilion ringgit pada tahun 2023. Dari segi kestabilan politik, GRS juga berjaya mengekalkan perpaduan di peringkat negeri dan persekutuan. Kerjasama antara parti-parti di Sabah yang dipimpin oleh Ketua Menteri menunjukkan keupayaan GRS untuk mewujudkan persekitaran politik yang stabil. Ini adalah kunci kepada kelangsungan pembangunan di Sabah. Jadi, apakah tuduhan Suhaimi Nasir ini satu kenyataan yang tidak berasas? Apakah kritikannya hanya bersifat politik semata-mata? GRS jelas telah menunjukkan kesungguhan dalam membawa Sabah ke arah pembangunan mampan, mengurangkan jurang kemiskinan, dan memastikan kestabilan politik yang diperlukan untuk kemajuan negeri. Akhirnya, rakyat Sabah perlu melihat semua usaha dan pencapaian ini dalam konteks yang lebih luas, karena kritikan perlu bersifat konstruktif, bukan merusakkan semangat kerjasama yang sudah terjalin. GRS berada di landasan yang betul dan Sabah Maju Jaya adalah hala tuju yang perlu disokong. Apakah pendapat Anda semua? Sila utarakan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe pada channel ini untuk isu-isu yang lain pada masa hadapan. Terima kasih karena telah menonton. Jumpa lagi.